Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ada satu soalan yang diajukan kepada saya. Soalannya berbunyi begini. Mohon Ustaz jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan sifat huruf yang berlawanan dan tidak berlawanan. Baiklah, sebelum kita kepada fokus soalan kita pada kali ini, elok rasanya kita kenal apakah itu sifat huruf. Mari kita mengenal sifat huruf. Sifat huruf pada bahasa, keadaan atau rupa khas pada sesuatu objek untuk dikenali, seperti warna hitam, pandai, rajin dan sebagainya. Manakala sifat pada istilah pula ialah cara menekan atau menyekat udara ketika membunyikan atau melafazkan huruf, sama ada nyaring, lembut, kuat, lemah dan sebagainya. Mudah ceritanya, apa yang ada di belakang saya ni? Papan. Apa sifat papan ini? Yang pertama, 4 segi tepat. Kemudian sifatnya ialah berwarna putih. Jadi apa saja objek dia ada sifatnya. Objek itu maknanya wujud. Macam contohnya manusia, ada yang bersifat penyabar, ada yang rajin dan sebagainya. Dan apa pula beza dia dengan makhraj? Beza dia dengan makhraj. Makhraj ialah tempat keluar. Biasanya saya bagi contoh begini. Saya mempunyai 10 orang adik-beradik daripada ibu dan ayah yang sama, tetapi kami berbeza daripada sudut rupa. Walaupun adalah kita boleh cam, tetapi berbeza. Dan sifat antara kami juga berbeza. Ada yang begitu, ada yang begini. Begitu juga sifat huruf. Ada yang huruf yang ia sama makhraj. Contohnya huruf ta, huruf ta, huruf dal. Walaupun mereka keluar daripada tempat yang sama, tetapi mempunyai sifat yang berbeza. Okey, boleh faham setakat ini? Apa tujuan kita kenal sifat huruf ni? Yang pertama, kita dapat membezakan antara huruf-huruf hijaiyah, terutamanya yang bersamaan makhrajnya, seperti yang kita terang sebentar tadi. Yang kedua, kita dapat mengetahui yang manakah huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Di antara huruf hijaiyah ada yang kuat, ada yang lemah. Yang ketiganya ialah dapat mengindahkan lafaz huruf, maknanya bacaan kita, dan menzahirkan kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya, kita lihat pula bahagian sifat huruf. Sifat huruf ini ada 2 bahagian. Yang pertama, sifat yang berlawanan. Ada 5 pasangan, menjadikan ia ada 10 sifat. Dan sifat yang tunggal, ada 7 sifat semuanya. Mari kita teliti satu-satu sifat-sifat yang dikatakan sifat berlawanan itu. Yang pertama, sifat jahar. Lawannya sifat al-hamas. Kedua ialah sifat al-isti'la. Lawannya pula ialah al-istifal. Yang ketiga, al-syiddah. Lawannya ialah ar-rukhawah. Dan dia ada pula yang sederhana ataupun pertengahan yang dinamakan dengan at-tawassut. Seterusnya yang keempat, al-infitah. Lawannya ialah al-itbaq.
Dan terakhir iaitu kelima, al-isman, lawannya al-idlaq. Mari pula kita tekuni sifat tunggal. Maksudnya sifat yang tidak ada sifat yang berlawan dengannya. Ada 7 sifat semuanya. Yang pertama ialah as-safir. Yang kedua ialah al-inhiraf. Yang ketiga ialah at-tafashi. Yang keempat at-takrir. Kelima al-lin. Keenam al-qalqalah. Dan ketujuh al-istitalah. Anda boleh lihat makna-makna pada bahasa tiap satu daripada sifat tersebut. Alhamdulillah, kita dah selesai bab sifat-sifat huruf yang berlawan dan sifat-sifat huruf yang tunggal atau tidak ada lawan baginya. Jadi sebelum itu kita dah sebut pengenalan tentang sifat-sifat huruf. Kita dah kenal apa yang dikatakan sifat-sifat huruf dari sudut bahasa, kemudian dari sudut istilah, kemudian apa tujuan kita kenal sifat huruf ini, kemudian ada bahagian sifat huruf yang terbahagi pada dua, sifat yang berlawan dan sifat yang tidak berlawan. Kemudian penerangan tentang apakah sifat-sifat yang berlawanan itu, 10, dan sifat-sifat yang tunggal yang ada 7. Maka sila ikuti video kita yang seterusnya untuk penerangan tiap-tiap sifat yang berlawanan dan sifat yang tunggal. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada video ini. Untuk peringatan, kita telah belajar teori, yang lebih penting daripada itu ialah praktik. Maka untuk kita praktik ataupun kita nak mengamalkan bacaan secara amali, maka kita hendaklah berguru dengan guru yang benar-benar mutqin, yang benar-benar berautoriti untuk kita belajar dengan mereka. Wallahu a'lam. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.